Nama saya Khairul, ingin bercerita sikit mengenai nombor pi. Pi atau lebih dikenali dengan simbol ini dalam matematik didefinisikan sebagai nisbah panjang lilitan bulatan berbanding panjang diameternya. Nilainya lebih kurang bersamaan dengan 3.14159, tidak kira apa juga saiz bulatan. Ini pula ialah nilai pi sehingga 9 nombor selepas titik perpuluhan. Semakin banyak nombor selepas titik perpuluhan, maka jadi semakin tepatlah nilai pi. Kebiasaannya dalam formula matematik, C bahagi D digunakan, di mana C ialah circumference, D diameter. Dengan kata lain, pemalar pi ini ialah jumlah diameter yang diperlukan untuk mengelilingi lilitan bulatan tersebut. Di sini kita boleh lihat, 3 kali panjang diameter diperlukan untuk mengelilingi lilitan bulatan tersebut. Bengkokkan ukuran panjang diameter tersebut dan sambungkan dengan diameter yang sebelum ini di sekeliling bulatan. Dengan 3 panjang diameter, hampir dapat melengkapkan ukuran lilitan bulatan. Tapi didapati, di sini kita perlukan 1/10 lagi dari panjang diameter untuk memenuhi lilitan selebihnya. Dan bila kita zoom in, kita perlukan 4/10 lagi dari jumlah panjang yang diambil sebelum ini untuk memenuhi lilitan selebihnya. Dan kita zoom in lagi, 1/10 diperlukan pula, dan kemudian 5/10 pula diperlukan, dan begitulah seterusnya. Bila di zoom in kan dan lagi dan lagi. Nilai panjang per 10 inilah yang diperlukan untuk membina nombor-nombor pi selepas titik perpuluhannya. Tidak ada nombor integer yang boleh dinisbahkan atau dibahagikan untuk mendapatkan nilai pi. Jadi, nisbah yang biasa digunakan seperti 22 bahagi 7 atau 355 bahagi 113 sekadar boleh digunakan sebagai anggaran sahaja dan ianya bukan lagi nilai pi yang lebih tepat. Nombor-nombor selepas titik perpuluhannya berterusan, tidak berulang dan tiada berpenghujung. Ia tergolong dalam kumpulan nombor irrasional. Pi banyak digunakan dalam formula penguraian terutama yang melibatkan bentuk bulatan, silinder, sfera, lengkungan dan lain-lain. Di sini saya berikan contoh ringkas penggunaan pi. Nur Hamidah menjumpai resipi di internet untuk membuat kuih bingka ubi. Bahan-bahannya seperti berikut. Dalam resipi juga ada tertulis, mesti menggunakan loyang bersaiz 10 x 10 inci untuk mendapatkan hasil terbaik. Tetapi malangnya, Nur Hamidah hanya mempunyai loyang bulat bersaiz 10 inci diameter sahaja. Disebabkan keluasan loyang yang berbeza, sudah tentulah jumlah bahan-bahan dalam resipi juga berbeza. Untuk mendapatkan kuantiti bahan yang perlu digunakan, nisbah kuantiti bahan yang baru dengan resipi asal perlu sama dengan nisbah luas loyang bulat berbanding luas loyang 4 segi. Kita tulis persamaannya di sini. Formula untuk luas bulatan ialah pi r kuasa 2, di mana r ialah radius dan ianya bersamaan dengan diameter bahagi 2. Kita susun semula persamaan ini dan lihat berapakah kuantiti resipi baru yang diperlukan. Setelah mendapat jawapan yang diperlukan, kita boleh kalikan satu persatu semua kuantiti resipi asal dengan nilai jawapan yang kita dapat untuk mendapatkan kuantiti bahan baru yang diperlukan bagi loyang bulat tersebut. Sebenarnya ada banyak lagi contoh penggunaan pi yang terdapat di sekeliling kita. Contohnya, nak beli berapa banyak jumlah bata untuk membina kolam bersaiz besar berbentuk bulat misalnya. Kita cuma perlukan jarak diameter atau radius kolam yang hendak dibina. Nombor pi akan memudahkan kita membuat pengiraan jumlah bata yang perlu dibeli. Baiklah, sebagai maklumat tambahan, kita cuba fahami bagaimana formula luas bulatan ini terhasil, iaitu pi r kuasa 2, di mana r adalah radius, iaitu bersamaan dengan panjang diameter ini dibahagikan dengan 2. Di sini kita nak cuba buktikan bahawa pi r kuasa 2 adalah formula yang betul untuk mengira luas bulatan. Mula-mula kita sediakan sebuah bulatan seperti ini. Nilai lilitannya bersamaan dengan C. Nilai C pula adalah bersamaan dengan pi kali D atau diameter. Ini pula adalah radius bulatan tersebut atau R. Kita boleh gantikan D dengan 2R atau 2 kali R. Di sini kita boleh lihat nilai C adalah bersamaan dengan pi kali 2R. Sekarang, cuba kita bahagikan bulatan ini dengan sudut yang sama untuk mendapatkan beberapa buah segitiga, di mana secara tak langsung, saiz luas semua segitiga akan jadi sama. Dan panjang tapak lengkungan setiap segitiga ini juga akan jadi sama antara satu sama lain. Kita keluarkan salah satu segitiga ini supaya mudah untuk dilihat.
Formula untuk luas segitiga adalah lebar tapak atau kita letakkan L di sini kali dengan tinggi atau T dan dibahagikan dengan 2. Garis T mestilah bersudut tepat dengan garis L. Kita kembalikan semula segitiga ini ke bulatan. Sekarang kita sudah pun tahu luas salah satu segitiga dalam bulatan ini. Kalau kita campurkan luas semua segitiga ini, luas bentuk ini yang dipanggil poligon adalah bersamaan dengan bilangan semua segitiga dikalikan dengan luas segitiga yang telah kita dapatkan sebentar tadi. Kita bahagikan lagi bulatan ini dengan sudut yang sama. Kita tahu persamaan luas segitiga masih sama, iaitu L kali T bahagi 2. Dan luas poligon yang baru mempunyai formula persamaan yang sama dengan yang sebelum ini. Cuma bilangan segitiga sahaja yang telah bertambah. Kalau kita zoom in, setiap kali kita tambah bilangan segitiganya, nilai lebar tapaknya L akan menjadi semakin mengecil dan nilai T-nya pula akan semakin memanjang. Dari sini juga kita boleh lihat, setiap kali kita tambah bilangan segitiga ini, nilai T-nya akan semakin bertambah dan nilai L pula akan semakin mengurang. Dan kalau kita tambah lagi jumlah segitiga sehingga memenuhi seluruh ruang bulatan tersebut, persamaan luas bulatan masih lagi sama. Cuma bilangan segitiganya sahaja yang semakin bertambah. Kita cuba keluarkan salah satu segitiga dari bulatan ini yang kini hanya kelihatan sebuah garis lurus. Jika diperhatikan, nilai tinggi atau T akan jadi sama dengan nilai radius bulatan. Jadi kita boleh gantikan T di dalam formula ini dengan nilai radius. Dan nilai lebar tapak atau L pula akan menjadi semakin sekecil-kecilnya sehingga menjadi satu titik. Jumlah bilangan segitiganya menjadi semakin banyak sehingga kita tidak tahu berapa jumlahnya. Tapi apa yang kita tahu, jumlah lebar tapak atau L ini apabila dikalikan dengan jumlah bilangan segitiga di dalam bulatan akan bersamaan dengan nilai C atau ukur-lilit bulatan ini. Jadi kita boleh tukarkan bilangan segitiga kali L ini dengan C. Dan C pula seperti yang kita tahu bersamaan dengan pi kali D atau pi kali 2R. Pi kali 2R ini boleh kita letakkan di sini. Kita ringkaskan persamaan ini, maka dapatlah formula luas bulatan bersama pi R kuasa 2. Jadi secara ringkasnya, untuk mendapatkan luas bulatan, kita hanya perlu ukur radius sesebuah bulatan untuk mendapatkan luasnya. Selain bulatan, pi juga boleh digunakan untuk mendapatkan isi padu sfera dan juga luas permukaan sesebuah sfera. Melalui formula yang ditunjukkan di sini, kita hanya perlu mendapatkan nilai radius saja untuk mengetahui isi padu dan luas permukaan sesebuah sfera. Sebagai maklumat tambahan, luas permukaan bumi adalah lebih kurang bersamaan 500 juta kilometer persegi. Sekian, sila subscribe. Terima kasih.